khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, saya, Brother Fai, akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Kisah mengenai pengait. Apakah itu pengait? Siapa mereka? Apa artinya? Saya lebih suka mengatakan pengait itu adalah pencari kepala manusia, The Head Hunter. Satu ayat yang sudah tidak dikenali sejarah susur jalurnya. Hari ini, bila sebut pasal pengait, semua orang ketakutan. Dan pastinya yang terbayang-bayang di mata anak-anak ialah orang-orang yang ganas, gila, bahkan dituduh orang pendatang yang mencari upah mengambil kepala manusia hidup untuk dijadikan tiang penguat jambatan sungai. Sesuatu yang melucukan? Bukan. Sebelum merdeka, suku dusun dan suku Murut merupakan golongan yang mengamalkan The Head Hunter ini, iaitu pengait. Terdapat banyak artikel serta bukti bahawa orang-orang dusun pada zaman lampau adalah golongan The Head Hunter. Sebenarnya, ada banyak tribe di Sabah mengamalkan amalan mencari kepala manusia. Namun, selepas kemasukan British, amalan ini pada asalnya dicukai. Kemudiannya diharamkan sama sekali untuk dilaksanakan oleh sebuah tribe di serata Sabah. Amalan mengambil manusia ini sebelum kemerdekaan adalah adat resam budaya dan kaitan animisme agama tradisional seperti memuja kepala yang pernah diamalkan oleh golongan Sabahan satu ketika dahulu. Jangan salah faham apa itu konsep pengait. Pada zaman dahulu kala, pengait itu merupakan jati diri seorang anak remaja laki-laki menjadi lelaki dewasa yang matang dan berwajah pendekar. Pada satu ketika dulu, syarat untuk berkahwin adalah jika laki-laki tersebut dapat menunaikan syarat yang diberikan oleh bapa pihak perempuan. Jika dia berjaya membawa kepala manusia, maka dia diizinkan berkahwin dengan anak perempuannya. Mengait kepala juga telah membuktikan sesuatu puak suku itu kuat dan gagah. Semakin banyak kepala dikait, semakin dikenali suku itu sebagai suku yang dominan dan bukan suku yang pantang menyerah. Ada satu rekod British berkenaan suku dusun Lobo yang amat gagah dan menguasai sungai Kinabatangan Sabah di zaman lampau. Sampai-sampai suku Puak yang menjadi juru arah jalan amat ketakutan untuk membawa tentera British ke dalam pendalaman perbukitan melalui sungai yang besar dan penuh buaya. Sebahagian suku menggunakan kepala manusia sebagai korban menyenangkan dalam pemujaan mereka, menyuburkan padi dan merawat sakit serta wabak penyakit yang menular. Selepas merdeka, amalan mengayau atau mengait kepala ini sama sekali diharamkan oleh pemerintah. Sesiapa yang mengait kepala akan ditangkap dan boleh dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kemudiannya tersebar kabar angin yang pengait itu adalah jahat. Manusia pengamal ilmu hitam mengukuhkan jambatan kononnya, dilakukan orang Filipina kononnya, dan bermacam lagi keburukan aduk perisa untuk menakut-nakutkan orang ramai. 60 tahun selepas merdeka, pengait merupakan benda yang ditakuti. Ada penculikan. Pengait disalahkan. Anak hilang pengait disalahkan. Walhal mungkin dia kena culik,
kerana diperkosa, kemudian dibuang ke tempat yang jauh dan tidak diketemukan lagi selamanya. Salah tanggapan akan pengait itu berubah selepas 60 tahun doktrinasasi pemerintah akan rakyat, agar rakyat ini jangan ganas dan gasar seperti nenek moyang mereka pada zaman lampau. Sebenarnya, kehilangan kegagahan diri menyebabkan kenapa cucu cicit anak-anak The Headhunter sangat lembut dan mudah pasrah pada pijakan kaki yang menindas. British tahu dengan membuang konsep jiwa The Headhunter, iaitu pengait, yang menyamai keberanian jitu seorang samurai Jepun yang sejati, maka berjayalah British memegang hidung dan memperbudakkan masyarakat Borneo Sabah yang asal muasalnya adalah pendekar terbilang dan Dayak Utara yang gagah perkasa. Kalau ada kehilangan organ, itu bukan kerja pengait. Itu pekerjaan pencuri organ yang hari ini juga berleluasa di serata benua muka bumi ini. Saya berbagi cerita apakah itu pengait sebenarnya agar semua orang harus faham. Pengait tidak pernah tunduk di pijak kaki bangsa penjajah. Perubahan pemahaman pengait daripada satu adat yang keras, lambang kejantanan dan pengawalan kuasa mistik alam ini sudah 90% diputarkan kerana tidak ada orang yang ikhlas bercerita akannya lagi. Aku malu digelar keturunan pengait kepala manusia, walhal itulah sifat tergagah manusia dihitung pada zaman purbakala. Untuk pengetahuan, Patih Gajah Mada bukannya orang Jawa. Dia adalah Dayak dari seorang The Headhunter agung, pernah dihasilkan dalam cerita sejarah Sriwijaya. Membacalah, berganda dan buatlah kajian kritis. Daripada Larry Raphael, Warisan Bangsa Kita. Terima kasih, Brother Fai.